Hari ini kita akan kongsikan apakah aplikasi dalam smartphone yang boleh dipakai atau dipercayai untuk buat semakan arah kiblat. Dan kalau kita perhatikan dalam smartphone kita, kalau kita buat carian arah kiblat, contohnya di sini, kita type kiblat, kiblat dan kita akan dapati hampir 300 aplikasi yang berkaitan dengan semakan atau carian arah kiblat. Tetapi aplikasi manakah yang okey bersama kami? Kami akan kongsi. Baiklah, aplikasi di dalam smartphone untuk mencari arah kiblat atau semakan arah kiblat yang boleh saya syorkan atau yang banyak digunakan dan diyakini adalah dalam aplikasi Easy Kiblat 3 in 1. Dan sebab apa saya memilih ataupun aplikasi ini dipilih? Yang pertamanya, ia dibangunkan sendiri atau dicipta oleh orang kita atau orang tempatan, iaitu Cik Ahmad Taufan Abdul Rashid daripada UNIZA, iaitu Universiti Sultan Zainal Abidin Terengganu. Dan satu lagi, aplikasi ini kerap digunakan oleh jabatan-jabatan mufti negeri dalam mereka buat kerja semakan arah kiblat, di mana aplikasi ini akan dijadikan sebagai panduan atau rujukan sebelum mereka membuat kerja luar. Okay? Dan yang ketiganya, aplikasi ini juga telah ada yang buat kajian. Ada yang telah buat kajian daripada pihak Universiti Malaya, iaitu dalam satu papernya tahun 2018 itu analisis perbandingan aplikasi penentuan arah kiblat dalam telefon pintar, di mana dalam kesimpulan kertas kajian ini menyatakan bahawa oleh demikian umat Islam digalakkan menggunakan aplikasi arah kiblat yang telah diuji dan diiktiraf oleh pihak agama di Malaysia, iaitu MyJakim dan aplikasi Easy Kiblat, supaya arah kiblat yang diperolehi lebih terjamin ketepatannya. Itu dalam kitab kajian tu. Dan sebab keempat adalah kerana aplikasi ini mudah, percuma dan mudah dipakai. Itu ada 4 sebab pilihan saya untuk Easy Kiblat. Okey, jom kita sama-sama lihat dulu aplikasi ni dalam kita punya smartphone. Sebelum itu kita tengok macam mana nak download, macam mana cara download dan sebagainya. Okey, kita pergi ke Play Store. Okey, dalam Play Store tu kita boleh type lah Easy Kiblat. So macam ni kita tengok inilah Easy Kiblat Dia ada gambar bumi dan kita perhatikan So kita tengok dia punya keterangan berkenaan dengan aplikasi ni. Di sini ada penerangan ringkas mengenai dengan aplikasi ni, dan dia dibangunkan sebenarnya pada tahun 2015 lagi. Yang tarikh dikemas kini adalah pada bulan Mei 2017. Dan kalau kita perhatikan dalam penerangan aplikasi ini, ia pernah diiktiraf ataupun diberi anugerah dalam satu anugerah sijil gold dalam iTax 2016 Malaysia International, peringkat international juga ni. Okey, tahniah. Dibangunkan oleh Ahmad Taufan Abdul Rashid. Okey, apabila kita dah download aplikasi Easy Kiblat tu dalam ni. So dalam ni Easy Kiblat ada gambar bumi tu. Kita tekan saja ni, open. Okey, dia terus paparan dia terus ke image satellite di mana kita berada. Image satellite, contoh kalau kita kawasan perumahan, image satellite kawasan rumah kita. Okey. Ni image satellite ni, aplikasi ni agak mudah, dia straightforward, maksudnya terus ke apa yang kita nak. So kita paparan ni, nampak paparan ni paparan sebelah ni kita ada kat sini, kat ujung ni ada gambar target tu, adalah untuk kita set ataupun reset ataupun kita set balik kita dengan keadaan image tu. Okey, kita pergi sini. Lepas tu kalau kita pergi gambar, nampak gambar matahari bulan tu, matahari dengan bulan ujung ni, matahari bulan, matahari dan bulan, ada informasi berkenaan dengan matahari dan bulan, di mana informasi ni adalah penting dalam kita boleh juga buat semakan ataupun buat semakan arah kiblat menggunakan info daripada matahari dan bulan ini. Dan sebelah matahari dan bulan tu ada satu gambar kompas. Itu adalah kompas di mana dia akan menentukan arah kiblat yang kita cari di sebelah dia. Tekan ni. Sebab dia kata situ mode kompas. Putarkan gadget untuk selarikan kompas merah dengan tanda merah utara. Maksudnya nanti saya akan ajarlah macam mana nak dapatkan arah kiblat itu berpandukan kompas yang diberi. Okey. Dan sebelah dia adalah informasi berkenaan dengan Easy Kiblat ni, apa info-info dan sebagainya. Sebelah dia yang ujung tadi tu ada beberapa fungsi. Antaranya kita boleh carian lokasi, kita boleh tukar bahasa, ada 2 bahasa saja, bahasa Melayu dengan bahasa English,
semakan versi terkini dan apa itu app di sini. Okey, contoh carian lokasi kita boleh cari. Contoh di sini kita carian KLCC. Tengok dia pergi ke mana. Kita tekan okey. Nampak? Laju je. Terus ke image KLCC tu sendiri, di mana ditunjukkan image dia, di mana arah kiblat dia dan sebagainya. Okey. Itu untuk menu carian lokasi, gambar KLCC. Macam mana kita nak refresh balik, tekan balik button ni. Tekan balik button ujung tu yang gambar target tu, tekan. Dia akan dapat lokasi yang di mana kita berada, lokasi semasa kita berada. Okey, itu yang kita nak. Dan anda kata nak buang semua grafik ni ataupun nampak semua yang kita tekan tu semua dah keluar. Cara nak bersihkan dia, tekan yang ada gambar penyapu tu. Gambar penyapu. Okey, gambar penyapu tu. Klik gambar penyapu. Okey, penyapu tu dah tak ada. Dia dah bersih. Okey, dah bersih. Dan untuk menentukan arah kiblat, okey, senang saja cara dia. Pertama kali kita dah tekan yang tadi button target tu, dia dah tahu kawasan dia. Kita akan nampak gambar Kaabah. Okey, kita letak gambar Kaabah. Dan kita tekan gambar kompas. Kompas sini. Okey, kompas. Okey, tuan-tuan akan nampak arah Kaabah tu kan. Okey, kita pusingkan kompas yang mata merah dia tu, mata jarum kompas tu warna merah tu pergi ke merah arah utara tu. Maksudnya kita ketemukan yang merah tu. Nampak? Bila kita ketemukan merah tu, kita akan nampak gambar Kaabah tu bercerah ataupun berwarna lain daripada warna yang asal tu. Tentu kalau kita alih sikit, lain dah. Baiklah, sebelum kita keluar untuk buat contoh semakan arah kiblat, cari arah kiblat di depan rumah kita, kita ada beberapa tip untuk dikongsi dengan penggunaan aplikasi ni dalam smartphone kita ni. Okey. Yang pertamanya, seelok-eloknya kita kena keluar, buat di luar. So kalau kat dalam ni takut dia punya ketepatan tu ataupun dia punya penentu dudukan tu tidak berapa tepat, kerana sistem ni gunakan berhubung dengan satelit, satelit penentu dudukan ataupun satelit navigasi, iaitu contoh dalam GNSS, GPS, kita penentu satelit. So kalau kat luar lagi elok lah, lagi tepat dapat dia penentu dudukan di mana kita berada. Yang keduanya, tip keduanya, kena jauh daripada besi ataupun magnetik, barang-barang magnet atau besi daripada telefon kita ni, jauhkan daripada magnetik, barang-barang besi. Tak semestinya besi kat luar, tapi kadang-kadang dalam bawah lantai pun ada besi tu. Kadang-kadang aplikasi ni kadang betul tak betul tu kita bergantung pada keadaan. Kadang-kadang lantai yang kita buat semakan ada bawah dia ada besi, kita tak pasti. Contohnya kalau kita tengok di sini, contoh saya dapat arah kiblat macam ni. Okey. Kita tengok arah kiblat dia dapat di mana dia punya gambar Kaabah tu ada warna lain ataupun ada warna kuning di situ, dia nampak lain. Contoh ni tak dapat. Ni dapat kan. Okey, anda kata ada besi. Contoh besi, kita ambil kunci. Kunci cukup lah. Kalau kunci tu ada berdekatan dengan kitanya telefon, tengok nampak? Lari. Kalau kita tepi kan balik, ada. Maksudnya dia dengan magnet ataupun dengan benda-benda besi, dia ada efek, dia ada gangguan. So kalau boleh sekitaran kita tak ada benda-benda yang besi. Sekali kita tengok. Nampak? Ganggu. Nampak? Jauh tu ganggu besi tu. Cuba besi, kalau letak magnet lagi lah pusing. Okey? So tip yang kedua itulah, jauhi dari benda-benda besi atau magnetik. Dan yang ketiga, kalau nak pastikan aplikasi ni betul atau tidak, kita buat semakan di masjid. Okey, kita pergi kat masjid, kita bawa aplikasi ni, letak kat dekat sejadah ataupun kapet masjid tu, tengok kiblat tu masuk tak dengan aplikasi yang kita dapat ni. Kalau betul lah tu kiblat kita ataupun aplikasi kita ataupun telefon kita ni betul lah. Sebab tip yang keempat, ia bergantung juga pada jenis telefon. Seperti contoh kertas kajian daripada Universiti Melaya tu, maknanya dia bandingkan aplikasi arah kiblat ni dengan beberapa model telefon. Maksudnya model telefon yang diguna pakai seperti Asus dengan Huawei ada bezanya. So dia bergantung juga pada jenis telefon. Okey, itu adalah tips sebelum kita buat keluar. Okey, jom kita buat keluar. Okey, sekarang kita berada di luar supaya lagi mudah satelit penerimaan untuk penentu dudukan, navigasi satelit agar lagi tepatlah kita dapat arah kiblat. So kita akan cari easy kiblat di sini dan saya letak kertas lah bagi mudah lihat di mana arah kiblat nanti kita akan dapat. Saya letak kertas, kalau letak catatan tak berapa nampak sangat. So kita ke easy kiblat. Okey, kita refresh balik di mana yang ni tempat lain, kita refresh balik, tekan yang button ni. Okey. Lepas tu kita ambil kompas, yang atas ni kompas.
Okey. Mode kompas. Okey. Lepas tu terputarkan dia ni. Putarkan sampai yang merah ni dapat ke sudut dia. Putar sampai nampak tu. Tu nampak tu gambar Kaabah tu menyala. Maksudnya jarum kompas merah tu bertembung dengan arah utara ni, dia akan dapat arah kiblat tu. Nampak arah kiblat sini. So di sini ada pembaris, arah kiblat tu yang merah biru tu. Kita gariskan dia. Gariskan dia. So inilah arah kiblat kita. Arah kiblat kita. Inilah kiblat kita. Kiblat kita ke sana. Arah kiblat kita ke sana. Dan itu adalah arah kiblat menggunakan aplikasi Easy Kiblat. Tapi bagaimana pula arah kiblat yang di luar ni nak buat ke dalam bilik dan sebagainya. Macam kita nak tanda daripada yang luar ni ke dalam bilik. Kita tak boleh pakai arah Easy Kiblat ni dalam bilik sebab tak berapa tepat dia punya kiblat yang ditunjukkan sebab satelit terima. Dan video akan datang juga kita akan tunjuk bagaimana daripada matahari, daripada bayang-bayang dapatkan arah kiblat. Dia ada sambungan daripada aplikasi Sun yang kita dapat info matahari tadi. Kita boleh dapat bayang-bayang. Daripada bayang-bayang kita dapat tahu arah kiblat. Dan daripada situlah gunanya untuk buat semakan arah kiblat yang sentiasa kita guna pakai di rumah. Okey, jumpa lagi. Sekian. Terima kasih.